Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi yassir wa ta'assir. Kita sampai ke malam ni akan start ayat 211 baca muka surat 218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Tanyalah Bani Israel berapa banyak bukti kebenaran yang terang telah kami kurniakan kepada mereka, dan sesiapa menukar nikmat Allah dengan kekufuran setelah ia sampai kepadanya, maka sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Kehidupan dunia ini dijadikan indah pada pandangan orang-orang kafir, sehingga mereka mempersenda-sendakan orang-orang yang beriman, sedangkan kedudukan orang-orang yang bertakwa mengatasi mereka yang kafir itu pada hari kiamat kelak. Dan ingatlah Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak terkira menurut undang-undang peraturannya. Jadi kita malam ni akan start daripada ayat 211. Tal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah. Tanyalah Bani Israel berapa banyak bukti kebenaran yang terang telah kami kurniakan kepada mereka. Dan sesiapa menukar nikmat Allah setelah ia sampai kepadanya, maka sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Di sini Allah SWT nak bagi peringatan, nak mengungkit berapa banyak bukti kebenaran yang telah dikurniakannya kepada Bani Israel. Cuba tanya, berapa banyak? Jadi banyak sangatlah kurniaan Allah kepada Bani Israel itu. Jadi kita tengok sini ada nota 347. Jadi bukti kebenaran yang terang itu apa? Ayat bayyinah itu berupa mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Mana kalau tanya pengikut-pengikut Nabi Musa semasa Nabi Musa ada dulu, oh jelaslah mereka itu akan sebut banyaklah. Kita tengok sendiri. Kalau Bani Israel yang kemudian di zaman Nabi pun, walaupun tidak sezaman, tetapi turun-temurun cerita tu diwarisi mereka daripada nenek moyang mereka tahu belaka. Memang banyak benar nikmat yang Allah telah kurniakan kepada bangsa mereka, Bani Israel. Antaranya Allah berfirman berupa mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah berfirman, kalau kita nak tengok tempat lain, nikmat tu hak Tuhan sebut di sini banyak dia sebut tu. Adakah di tempat lain disebutkan? Ada. Paling tidak hak besar-besarnya hak mereka ingat semua kata iaitu 9 yang tersebut di dalam ayat di bawah ni. Baca situ. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه
إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Bermaksud, dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, nescaya keluarlah ia putih bersinar-sinar dengan tidak ada cacat. Kedua mukjizat ini termasuk di antara 9 mukjizat yang membuktikan kebenaranmu untuk dibawa kepada Fir'aun dan kaumnya. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik, yakni derhaka. Maka ketika mukjizat-mukjizat kami sampai kepada mereka, yakni Fir'aun dan kaumnya dengan jelas nyata, berkatalah mereka ini adalah sihir yang nyata. Dan mereka mengingkarinya secara zalim dan sombong, sedangkan hati mereka meyakini kebenarannya. Oleh itu, lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan kerosakan. Di sini kalau kita tengok dalam surah An-Naml ayat 12 hingga 14 disebut ayat itu, bukti kebenaran yang nyata tu. Benda ni bukan seorang dua tengok, ramai tengoknya. Nenek moyang mereka tengok ketika berlaku di hadapan Fir'aun antaranya. Jadi fi tis'i ayatin ila Fir'aun wa qaumi, termasuk dalam 9 tanda, 9 bukti ayat. Kalau kita tengok Sal Bani Israel kam atainahum min ayatin bayyinah, berapa banyak bukti yang nyata, kebenaran yang jelas telah kami kurniakan kepada mereka. Itu semua menunjukkan kelebihan mereka lah. Ada beberapa perkara sebelum kita pergi kepada ayat seterusnya, saya nak sebut di sini. Mungkin kita tak perasan, dia termasuk dalam bahagian mana? Kalau kita belajar usul tafsir yang ditulis oleh Syah Waliullah, usul tafsir ditulis oleh Syah Waliullah, iaitu Al-Fawzul Kabir. Ini kalau kita tahu kaedah tu, kita nampak selalu. Apa dia orang panggil ni? Baik, kita tengok kitab tu dalam Syamilah ni. Kitab tu dalam Syamilah. At-Tadhkir bi'ala'illah. Boleh tengok sini? Sini tak nampak apa-apa sini. Nampak? At-Tadhkir bi'ala'illah. Kita ambil dalam ulumul Quran. Kitab dalam ulumul Quran. Ambil semua tak apa. Lepas tu dia akan ambil lah. At-Tadhkir bi'ala'illah dan At-Tadhkir bi'ayyamillah. Dia termasuk dalam waktu. Al-Fawzul Kabir karangan Syah Waliullah. Kalau kita tengok di sini Al-Babul Awal, mula-mula lagi dalam kitab dia tu, Al-Fawzul Kabir itu, dia sebut tentang 5 ilmu asas yang terkandung di dalam Al-Quran. Kalau kita baca usul tafsir sampai hari itu, dulu-dulu, dia tak ada sebut benda ni. Tak telitah. Itu orang panggil mujaddid itu, orang hebat, lama sekali, beberapa abad tubik seorang lagu ni. Hak dia sebut tu tak nampak. Kita tengoklah kitab tafsir lain mana ada sebut ni. Ni sebanyak-banyak ni kan, ulumul Quran ni kita ambil ni. Cuba tengok berapa banyak dalam tu je. Paling-paling nak ada Al-Muharrar fi ulumil Quran. Al-Muharrar fi ulumil Quran. Ni pun dia rujuk kepada Al-Fawzul Kabir juga. Cuba tengok ni. Di Dr. Musa'id bin Sulaiman bin Nasir At-Tayyar, pilot ni, tulis ni Al-Muharrar fi ulumil Quran. Dan ni ada sebut. Tapi dia pun ambil Syah Waliullah juga, Al-Fawzul Kabir. Lepas tu kita tengok ni, ni ulumul Quran ni banyak dalam ni. Kitab ni. Kitab ni banyak ni. 572 kitab di bawah ni. Di bawah bab ni. Ulumul Quran. Tapi tak ada
Yang adanya dalam Al-Fawzul Kabir. Cuba kita tengok. Al-Fawzul Kabir. At-Tadhkir bi'ala'illah. Jadi 5 ilmu pengetahuan yang kita dapat, pengetahuan asas ni. Asas. Tapi itulah tak telitah, tak nampak tu orang. Bila dia sebut, dia buat, kita pun tengok, banyak dia jumpa semua. Tapi orang tak telitah. Itulah orang yang Tuhan nak buka ilmu kepada dia. Lagu itulah. Baik, kita tengok. Hak ni ada dalam Quran. Dia kata hendaklah diketahui bahawa makna-makna yang terkandung di dalam Quran itu tak keluar daripada 5 ilmu ni. Pergi mana, baca ayat mana pun, dia tak lari daripada 5 ni. Dia buat kesimpulan gitu. Apa dia? Satu, ilmul ahkam. Dia ayat-ayat yang berkait dengan hukum hakam. Dia ada ni, iaitu seperti wajib, sunat, harus, makruh, haram. Sama ada dalam bab ibadat atau muamalat atau kemasyarakatan atau politik dan lain-lain. Hukum lah, berkenaan dengan hukum. Dia ada ni. Ni. Jadi untuk menghuraikan perincian ilmu ni, ini tugas faqih. Tugas faqih, orang alim. Orang alim, dia ayat ni lah hukum, ni lagu mana, ayat ni itu hukum rukun daripada ayat ni lagu mana. Perinciannya ini kerja faqih. Yang kedua, ilmul jadal. Ilmul jadal, iaitu ilmu berhujah dengan 4 golongan yang menyeleweng yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai contoh. Lagu mana Al-Quran berhujah, mematahkan hujah mereka, mengetuk fikiran mereka. Bagaimana berhujah? Iaitu Yahudi, Nasara, musyrikin dan munafikin. Hak ni hak sebut dalam Quran. Dia tak lari daripada ni. Hak asal. Patut kita tengok sesak banyak lagi yang menyeleweng jalan dunia ni. Tapi kalau kita kaji-kaji, tak lari daripada ni. Kita nak hadapi demon ni lagu mana? Kena belajar cara Quran lagu mana. Ilmul jadal. Hak ni kerja siapa ni? Kerja mutakallim, ahli-ahli ilmul kalam. Hak bisa dalam bab akidah. Hak bisa dalam bab akidah, dia tahulah cara nak menangani golongan-golongan yang menyeleweng, yang sesat ni. Dia tahu cara. Yang ketiga, ilmu tadhkir bi'ala'illah. Ilmu mengingatkan manusia dan jin, makhluk mukallaf ni, tentang nikmat-nikmat Allah. Banyak benar lah sebut kejadian langit, kejadian bumi, hujan, bumi yang subur, mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, makanan-makanan, itu semua air, api, angin, apa semua ni Tuhan buat termasuk dalam ala-illah, nikmat-nikmat Allah. Seperti kata dia, Tuhan sebut tentang kejadian langit dan bumi. Tuhan sebut bagaimana dia memberi ilham kepada makhluknya untuk melakukan sesuatu yang mereka perlu. Jadi ilham tu daripada binatang, dia reti, sehinggalah kepada manusia. Dia reti cara nak menyelamatkan diri dia macam mana. Binatang reti, Tuhan beri ilham tu, dan menyatakan sifat-sifat Allah. Jadi sifat-sifat Allah, Tuhan pemberi rezeki, Tuhan begini-begini, dia nyata situ. Sebenarnya nak menyatakan sifat nikmat Allah. Walaupun dia sebut sifat Tuhan yang memberi rezeki, rezeki itu kait dengan apa? Nikmat. Nikmat itu Tuhan yang menghidupkan, memberi kesihatan kepada kita, Tuhan. Jadi berkait dengan nikmat. Yang keempat, ilmu tadhkir bi ayyamillah, iaitu ilmu mengingatkan manusia tentang peristiwa-peristiwa bersejarah. Kita kena belajar daripada sejarah. Sebab itu dalam Quran dia sebut Fir'aun, sebut orang tu, sebut orang ni, sebut Nabi Ibrahim macam mana dengan pemerintah di zaman dia. Itu nak mengingatkan manusia macam mana sesuatu bangsa kalau tidak boleh hapus, boleh terhapus daripada muka bumi ni.
Tapi kerana ada pemimpin yang tertentu, dia diselamatkan macam mana dia diselamatkan, dan masing-masing itu berasa macam mana setelah diselamatkan. Itu kita kena belajar daripada itu. Banyak sekali dalam Quran ni dia sebut tu. Sejarah ni dia berulang. Apa mereka itu diuji begitu, dihancurkan oleh Allah. Ini sebab-sebabnya. Apa mereka itu jadi naik, jadi mendapat nikmat dan kurniaan Allah. Ada sebut. Jadi kita kena belajar daripada itulah, daripada sejarah. Nak suruh maju kena gini. Orang-orang yang maju dulu lagu mana? Gini. Negara ni kalau nak hancur, umat kalau nak hancur macam mana? Begini. Jangan buat lagi itulah. Gitu. Itu tujuan sebut sejarah. Lepas tu nombor 5, at-tadhkir, ilmu at-tadhkir bil maut wa ma ba'da al-maut. Ilmu mengingatkan manusia tentang mati dan apa yang ada sesudah mati. Ni dalam Quran banyak benar. Syah Waliullah simpulkan 5 ilmu ni, kalau perhati ada hampir setiap muka surat. Setiap muka surat ada. Seperti hasyar, nasyar, hisab, mizan, syurga, neraka, mana manusia dihimpunkan di mahsyar, apa semua dihisab, ditimbang amalannya, syurga, neraka, itu memang ada sebut. Jadi semua ni ini ilmu asas dalam Quran, yang mana ahli-ahli tafsir dulu tak sebut. Cuba tengok, tak sebut. Tak sebut. Kalau dalam ulumul Quran, kalau dalam kita tengok, contohnya tafsir, kita ambil tafsir, kita ambil tafsir saja. Ini kita masuk luar sikit, masuk luar sikit. Tapi ada kaitan juga. Ada ayat yang kita duduk mengadap malam ini termasuk dalam mana hak macam mana Allah sebut tu. Cerita hukum ke? Tak. Cerita berbahas ke dengan orang-orang yang salah? Tak. Lepas tu termasuk dalam mana? 2. Daripada dia sebut tu termasuk 2. Tu nak ayatnya. Cuba tengok. Lepas tu dalam tafsir-tafsir hak kemudian mula ada orang sebut. Tadi ulumul Quran. Ulumul Quran kenapa tak ada banyak? Daripada hak kita pilih tadi 2 dalam kitab asal. Hak kemudian ambil situ juga. Dalam tafsir Quran, sebab tafsir berapa banyak ni, dia ada sebut, dia mula sebut Taufiqur Rahman fi durusil Quran. Ada sebut. Dia sebut kan, qala sahibul fawzil kabir fi usulit tafsir. Fawzul kabir tu macam mana Allah lah. Semua ambil situ lah. Kalau sebut ni mesti ambil situ. Jadi semua orang tahu. Siapa gitu. Orang yang hebat ni kadang-kadang nampak. Sebelum pada tu orang tak terfikir, tak teliti, tak ada di mana-mana. Tapi bila dia sebut, ya Allah banyak. Syah Waliullah ni jenis lagu tu dia. Misal dia sebut tentang izalatul khafa' an khilafatil khulafa'. Tak pernah kita jumpa dalam kitab lain. Tapi bila dia sebut, ya Allah juga. Ya Allah juga. Dialah orang yang memperkenalkan, kalau kita kata teori khilafah ni terbahagi kepada beberapa bahagian. Kalau kita duduk maklumnya selama ni khilafah Rashidah, khulafaur Rashidun, sekat tu je. Lepas tu dia bagi lagi. Dia kata, hak tu ya. Tapi dia ada hak lebih halus lagi. Dia bagi lagu mana? Khilafah khassah, muntazimah, khilafah khassah ghairu muntazimah. Tu dia bagi 300 tahun lebih dah Syah Waliullah baru ilmu dia tu kau tu hak tu dia tulis tu izalatul khafa' tu dalam bahasa Farsi, tapi lah ni beberapa tahun lepas sebelum Covid itu, ada salah seorang mari dalam majlis kita, dia tunjuk di balik masjid, dia tunjuk kepada saya ada dalam bahasa Arab, sudah terjemah. Makna setelah 300 tahun orang tu mati, baru orang tahu hebat setara mana Syah Waliullah. Orang duduk di India, belajar di Pakistan, tahu lama dah waktu tu. Moga memang dia duduk ngaji dah kita ni. Orang lain-lain tak tahu. Begitu manusia ni, sejarah perjuangan seseorang tu kan lama juga. Baru ada sebab dia tulis dalam bahasa Farsi asalnya.
Oh, kalau dalam kitab tu kita tak aja jumpa orang bahang lagu tu. Tapi bila dia sebut, ya Allah. Apa ya tak nampak? Padahal hampir setiap muka surat ada benda ni. Apa ya tak sebut tu? Tuhan tak saya buka lagu tu, dia tak saya buka. Dan dia nak buka, tak nak tilawan. Dia cuba tengok ni. Lepas tu dalam tafsir Qasimi. Tafsir Qasimi ni sahih ni. Jamaluddin Al-Qasimi ni. Tafsir Mahasinut Ta'wil. Sahih. Ni cuba kalau nak tahu maklumat tentang tafsir ni, kita tengok sini. Muhammad Jamaluddin bin Muhammad Sa'id. 1332. Syah Waliullah ni 1100 lagi. Dulu pada tu dia ada sebut dalam kitab. Dalam kitab dia ni dia sebut. Tapi dia sebut pun dia ambil daripada Syah Waliullah. Cuba tengok. Qala Syekh Waliullah Ad-Dihlawi fil Fawz al-Kabir. Situ juga tempat ambil dia. Nak ayat memang tak ada lain. Situ. Tapi lepas tu orang kau bila tengok teliti kau nampak dia bayar. Kena teliti. Jadi malam ni saya sebut ni dulu. Lepas tu kita tengok nah hak kita ni, hak ni termasuk dalam Syah Waliullah sebut mana ni. Tapi kalau kita tak rujuk situ tak nampak ni. Tanyalah Bani Israel. Berapa banyak bukti kebenaran yang terang telah kami kurniakan kepada mereka. Mana berapa banyak? Banyak benar. Banyak benar maksudnya. Ini apa dia? Ini termasuk dalam at-tadhkir bi'ala'illah. Ini tadhkir bi'ala'illah, mengingatkan manusia tentang nikmat yang Allah kurniakan kepada dia. Jadi kalau Bani Israel ingat Allah, bangsa dia ni teruk benar suatu ketika dahulu. Hampir-hampir nak pupus. Penghapusan etnik oleh puak-puak Fir'aun ni teruk dahsyat betul. Jadi hamba abdi berapa kurun puak-puak dia. Mari selamat dia tu dengan sebab ada nabi-nabi. Tu nak cerita ni. Tu kurnia besar tu, ada seorang nabi. Bukan seorang, ramai. Ada kitab suci. Tuhan bagi. Besar tu. Nikmat. Lepas tu hak dia tengok sendiri, hak pelik-pelik. Dalam menghadapi Firaun itu banyaklah hak dia tengoknya. Tuhan buat begini, Tuhan buat begini. Mereka tengok sendiri. Tak apalah. Ini mengingatkan manusia dengan nikmat-nikmat Allah. Manusia ni kalau kita sebut nikmat kan, patah dia. Sebab kita nak patah orang lah, nak suruh dia khabar ke diri. Kamu ni macam tak khabar. Kena khabar kata kak. Orang tu dia ayahmu dulu. Kalau tidak begini. Tunduk selalu. Sabik dia kalau tidak mu pun tak ada. Dia kata. Kalau tidak, aku tahulah sejarah. Ayahmu dulu lagu mana. Orang ni lah selamatkan dia dulu. Kalau ayat itu lemah semangat lah. Patah selalu manusia. Dia kena sebut nikmat. Begitu juga kita sendiri pun kena ingat nikmat sebanyak mana Tuhan bagi. Dia akan jadi berubah, jadi mikir lagu lain. Jadi kita nak derhaka kepada Tuhan. Siapa kat Tuhan? Tak kenal Tuhan. Orang yang beri begitu banyak nikmat kepada kamu nak lawan dia. Tak kena lah. Jadi sebuah syaitan, iblis lah kalau dah betul. Akhirnya kamu sendiri rugi juga. Itu ingat kepada nikmat Allah. Jadi suruh orang dulu ingat, suruh kita sendiri ingat. Satu. Yang keduanya di sini at-tadhkir bi ayyamillah. Tadi kan kita sebut at-tadhkir bi ayyamillah, mengingatkan manusia dengan sejarah. Jadi Allah SWT ingatkan Bani Israel kepada sejarah nenek moyang dia. Begitu juga kita pun kena ingat sejarah, kena tahu sejarah. Jangan tak tahu sejarah. Apa yang kita kena jajah, berapa lama kita kena jajah, berabad-abad apa. Kena tahu sejarah. Bagaimana kita nak boleh lepas daripada penjajahan. Contohnya kita. Senang ke? Mudah ke payah? Kena ingat tu. Jadi kita ni ambil hak licin dah, hak selesai dah, hak orang perisi dah. Dulu semasa nak perisi dulu, macam mana perjuangan? Berapa lama hak mati? Berapa lama masuk J? Masuk J pula berapa lama? Apa makna masuk J? Kena ingat tu.
Supaya juga dia suruh ingat Bani Israel, ingat sejarah nenek moyang dia. Kita pun ingat sejarah dia juga. Baca sejarah dia, belajar daripada sejarah dia. Selama tu umur Tuhan beri Nabi kepada mereka, akhirnya jadi macam mana? Derhaka juga kalau tak kena kaya. Kita, siapa kita? Orang Melayu. Cuba ayat. Ada Nabi ke nama dia? Tak boleh ayat. Sorry. Tak boleh ayat. Setara Bani Israel, tu ramai kita mau Nabi. Boleh murka. Tuhan boleh murka. Mengingatkan kita khabar ke diri lah. Khabar ke diri. Itu ayyamillah. Kalau tak sebut jadi macam Fir'aun, hancur habis, hilang kerajaan dia. Tak ada dah bangsa Qibti. Ada, tapi gitu-gitu sebut. Ada negara? Tak ada. Kenapa hilang, pupus? Sebab perangai dia, cara dia tu. Dia lawan Nabi. Dia buat ngayah kau orang teruk sangat. Jadi kehambang abdi tu, kalau kita tengok ni, ada lagi kisah dia, kisah Fir'aun. Lama mana dah, beribu tahun dah. Piramid. Nak buat piramid tu, berapa piramid tu, berapa ramai Bani Israel ni dijadikan hamba abdi. Dibuat macam binatang, dipukul, disebab, dibelenggu, diberkas, buat kerja. Beri makan tak ada. Beri makan sikit-sikit. Tu dia cerita. Akhir sekali hilang, lenyap. Tu kita kena belajar berlaku. Ini orang panggil ayyamillah. Sejarah yang Allah SWT buat. Kan Syah Waliullah sebut dekat jelas ni. Bukan setepat dia sebut dalam Quran. Apa kita tak sebut ni sebagai usul tafsir? Dia sebut orang lain, banyak lagi orang lain lah. Dalam bab usul tafsir, ya juga tu, banyak tu. Tapi setengah-setengahnya kalau faham-faham, tak ada mana juga. Misalnya duk bahar-bahar pasal nasah, kita duk bahar ada juga dulu. Bahar nasah lama tu dah. Susu serabut tak ada. Mari hok kemudian. Serabut tak ada nasah. Gomo sangat demo duk bahar. Pulak dah. Kalau ada pun makna dia begini-gini. Supaya Syah Waliullah sebut dalam Al-Fawzul Kabir. Nasah tu betul. Nasah tu boleh terima. Siapa kala ni? Siapa bila-bila. Tapi kalau nasah dalam makna mutaakhirin, supaya kita bahar dulu. Semasa duduk mengajar usul tafsir sebelum ni susunya lah ni kecenderungan orang lebih ramai kata tak ada. Setara tu hak Syah Waliullah ni begini penting selama mana orang tak nampak ni. Padahal dia kalau tengok kan, hampir setiap muka surat Quran ada benda ni. Cuma kita tak tahu nak kait. Ni sal Bani Israel lakam atainahum min ayatin bayyinah ni termasuk bawah kaedah mana? Usul mana? Usul ni rupanya. Usul ni. Itu nak ayatnya. Baiklah. Dan sesiapa menukar nikmat Allah dengan menukar nikmat Allah. Tukar dengan nikmat Allah. Dengan apa tukar-tukar ni? Ada benda tukar tu tukar dengan apa? Tak ada sebut. Itu bahasa Quran dia lagu tu. Dan sesiapa menukar nikmat Allah setelah ia sampai kepadanya, maka sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Tapi kita buat dalam kurungan ni, menukar nikmat Allah dengan kekufuran. Menukar nikmat Allah dengan kekufuran. Sebab itu hak nikmat paling besar. Kalau nak sebut nikmat Allah banyak. Ala illah ni, ala illah Syah Waliullah sebut tu banyak. Tapi hak paling besar apa? Nikmat iman, nikmat Islam. Sebab tu dia sebut ni. Dan sesiapa menukar nikmat Allah, yakni dengan kekufuran, setelah ia sampai kepadanya, maka sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. 3:48. Di tempat yang lain Allah menggambarkan akibat orang-orang yang menukar nikmatnya itu dengan lebih jelas lagi. Firman Allah. Di sini cuba tengok. Tadi kan apa yang kita buat dalam bracket, menukar nikmat Allah dengan kekufuran. Apa kita tidak kata menukar nikmat Allah dengan azab Allah ke? Tak. Sebab kita tengok ayat lain. Itulah cara tafsir Quran dengan Quran. Ni ayat ni sebut. Dia sebut nikmat Allah tukar dengan apa? Dengan kekufuran. Sebab itulah jangan tengok setepat tadi. Sesiapa yang menukar nikmat Allah setelah nikmat itu begini-gini, tukar dengan apa? Tak ada sebut. Di sini ada sebut.
Sebab tu kita buat tadi, cuba perhati ni. Dalam kurungan, dalam bracket ni. Sesiapa menukar nikmat Allah dengan kekufuran. Dengan kekufuran tu ambil mana? Tengok sini. Di tempat lain Allah menggambarkan akibat orang-orang yang menukar nikmatnya itu dengan lebih jelas lagi. Firman-Nya, baca. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. Bermaksud, tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekufuran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, iaitu neraka Jahannam. Mereka akan masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat menetap. Jadi tadi kan menukar nikmat Allah dengan apa? Tak ada sebut. Sini sebut dengan kekufuran. Itu cara dengan kekufuran. Sebab tu paling terus sekali tu nikmat Allah paling besar. Banyak lagi nikmat Allah. Maka wadiah mesti wadiah pun nikmat juga. Mana berakhir tu lah. Tapi agama iman Islam ni tak boleh kira berakhir. Berakhir tak berakhir pun kena. Waktu tu. Nak hidup dalam dunia ni barulah mendapat rahmat Allah, restu Allah. Di akhirat mendapat restu Allah bila beriman. Tak makan wadiah itu tak apa waktu tu. Tapi nikmat Allah banyak nak ayat. Nikmat Allah ni banyak. Dia sebut hal ni. Jadi tadi sebut sesiapa dia ancam tadi. Fa innallaha syadidul iqab. Wa man yubaddil ni'matallah min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Jadi Allah SWT itu maha keras, maha dahsyat azabnya. Jadi azabnya tu macam mana? Neraka lah. Ni neraka ni. Jangan kita buat kerja lagu ni. Orang molek-molek dah beriman, beragama Islam, menyebabkan dia jadi sesat, menyebabkan jadi menyeleweng. Jangan buat kerja lagu tu. Ni bukan cerita Bani Israel saja, pengajaran kepada kita juga. Kita setelah dapat hidayah, dapat petunjuk, jangan buat kerja lagu tu. Kalau buat lagu tu jadi nasib seperti dia. Itu at-tadhkir bi ayyamillah. Itu sejarah. Jadi kalau kita bawa kekufuran, tukar agama Islam molek-molek ni jadi kepada kekufuran, berarti kita letakkan kaum kita, bangsa kita, umat kita ni di negeri bina kebinasaan, ke lembah kebinasaan. Apa dia? Syadidul iqab tadi tu. Tuhan tu maha keras seksanya. Jahannam. Situ tempat dia. Itulah akibat dia. Walaupun dalam dunia ni nampak tak ada gapo. Kalau dalam dunia ni pun kena azab dah, iyalah. Kalau tidak kena, dia akan jumpa ni. Jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Itulah seburuk-buruk tempat menetap. Dia akan pergi situ akibatnya. Jangan main-main, jangan ingat lepas dunia ni selesai. Tidak, tak lepas. Besok kena juga azab. Jadi baddalu ni'matallahi kufran. Orang molek-molek duduk beragama jadi sesat, jadi menyeleweng. Jangan buat kerja lagu tu. Pada kalangan orang Islam tak ada kalangan ni buat kerja lagu tu. Ada. Waktu ya jadi sesat atas nama Islam kan macam-macam kan. Puak-puak ada. Kena beringat molek. Jadi nak dapat petunjuk nikmat Allah tu kekal dalam keadaan sebaik-baiknya, Quran dan Sunnah. Kena pergi situ. Kalau nak pergi kok lain, tak apa sedap lah. Jadi bala, jadi bercekah, tuduh-menuduh, fitnah sama sendiri. Mula dah tu nak jadi sebuah Bani Israel dulu lah. Nak jadi sebuah Bani Israel dulu. Padahalnya ada Quran, ada Taurat, petunjuknya. Tak pakai hati, duk pakai buat ulama lebih-lebih sangat. Orang tu pegang kemah-kemih, sehingga akhirnya kalau orang nak pergi pada Quran, hak tu pula jadi sesat. Mula dah tu. Jangan buat kerja gitu. Kena ingat sejarah. Tu. Lepas tu kehidupan dunia ini dijadikan indah pada pandangan orang-orang kafir, sehingga mereka mempersendah-sendahkan orang-orang yang beriman. Sedangkan orang-orang yang bertakwa, jadi kedudukan orang-orang yang bertakwa, yang beriman tadi itulah asasnya beriman.
Tetapi dia kena ada ketakwaan itu, amalan itu, amal soleh itu, mengatasi mereka. Yang kafir itu pada hari kiamat kelak, ni orang tentu dah. Dalam dunia ni belum tentu lagi. Kadang-kadang orang yang derhaka tu hidup mewah, hidup mewah, sendal lena. Orang hak taat ni pula susah, ujian gitu begini, macam-macam lah ujiannya. Tu hak dunia. Hak kata mengatasi mereka tu bila hak pasti, iaitu di hari kiamat kelak. 350. Kerana itulah Allah berfirman, ni hak ni ada semua daripada zaman dulu sampai kelak ni, ada semua lagu ni. Betul-betul menjadi ujian kepada orang kafir, ujian juga kepada orang Islam. Kadang-kadang ni mari berasa, kita orang Islam, kita duduk taat gini mu Tuhan, duduk mana tak bela kita, teruk benar dah kita, dia jadi mari gitu. Mari gitu. Lepas tu aku buat ngaji kau orang tu kan. Sebab askar-askar demo ceritalah. Kita baca buku-buku pun dia sebut gitu juga. Ketika orang Afghanistan perang dengan puak-puak Rusia dulu kan. Puak Rusia kata ni puak ahli syurga, masuk syurga ni puak ni. Kalau tak patut masuk syurga puak kita ni katanya. Hak cemar, hak duduk atas tanah ni, tak ada apa nama ni tamadun, macam-macam dia kata. Padahal dia juga yang peracun negeri itunya. Nak jadi bertamadun macam mana? Nak jadi maju lagu mana? Hancur dah. Berapa abad dah hancur. Padahal situlah dulu imam-imam kita tu besar-besar, hebat-hebat situlah. Ujian Tuhan ni bila dia mari tu kadang-kadang berabad-abad. Dia kata kalau nak masuk syurga apa kita ni sesuainya hidup cara syurga dah kata dia. Bau wangi, sedal lena, mewah gitu. Bukan pokok ni, pokok bangsa ni kata dia. Dia kata gitu. Daripada dulu siapa ke zaman lalu? Siapa ke zaman lalu? Jadi kalau nak kata orang beriman dapat istimewa dalam dunia, ada. Bukan ukurannya situ. Kerana itulah Allah berfirman, baca Udhaifah di tempat lain pula. Iyakah? Sebelum ni 349 349. Kehidupan dunia ini dijadikan indah pada pandangan orang-orang kafir, sehingga mereka mempersendah-sendahkan orang-orang yang beriman. 349. Mereka sentiasa mempersendah-sendahkan orang-orang yang beriman di zaman Nabi SAW dan memandang hina terhadap mereka. Allah telah menggambarkan bagaimana penghinaan dan persendahan mereka terhadap orang-orang yang beriman melalui beberapa firman-Nya di dalam Al-Quran. Antaranya ialah, ini antaranya, banyak lagi. Di setiap zaman, setiap sejarah. Jadi sepatutnya orang yang itu dia kena tengok orang dulu jadi macam mana. Hak duduk nyanyi kat orang tu. Lepas tu hak kena buat nyanyi tu jadi lagu mana. Kena belajar dengan orang tu. Antaranya ialah baca. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. Bermaksud, dan demikianlah kami uji sebahagian dari mereka yang kaya raya dengan sebahagian yang lain yang fakir miskin. Lalu mereka orang-orang yang kaya itu berkata terhadap orang-orang fakir miskin yang beriman, inikah orang-orangnya yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka di antara kita? Allah berfirman, bukankah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Baca. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. Bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang derhaka mereka selalu tertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman lalu dekat mereka, mereka mengerling dan memejam celikkan mata sesama sendiri sebagai mencemuhnya. Dan apabila mereka kembali kepada kaum keluarganya, mereka kembali dengan riang gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman,
Mereka berkata sesungguhnya mereka itu adalah golongan yang sesat. Jadi bukan dia tu berasa dia tu sesat, tak, sebaliknya dia tuduh pula sesat. Begitu sepanjang masa, daripada zaman Nabi-Nabi dahulu sampai kepada zaman Nabi kita, sampai sekarang ni pun lepas pada tu jadi Allah SWT sebut, sedangkan kedudukan orang-orang yang bertakwa mengatasi mereka pada hari kiamat kelak. Jadi sini sebut dengan orang kafir ni banding dengan orang kafir ni. Tapi semua dia, kita kena ingat, kita jangan kata tak ada benda-benda kita ni cerita orang kafir ni. Jadi kalau orang kafir dia lagu tu pun tak kena, salah, tak betul. Kita orang Islam lagi lah tak sepatut. Kadang-kadang orang Islam ni kita tak cara kau agama, kita kaya-kaya, kita senang, kita pandai orang miskin duk hina kan. Janganlah begitu. Orang Islam lagi patutlah tidak berperangai macam tu. Dia kena ingat gitu. Jangan cerita orang kafir saja tak ada kena-kena dengan kita. 350. Kerana itulah Allah berfirman, baca sudah. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Bermaksud, maka pada hari itu orang-orang yang beriman pula mentertawakan orang-orang yang kafir itu, sambil mereka berehat di atas pelamin-pelamin yang berhias, serta melihat hal yang berlaku kepada musuhnya. Untuk menampakkan kegembiraan mereka ditanya, bukankah orang-orang yang kafir itu telah dibalas dengan sebab apa yang mereka telah lakukan dahulu? Baca lagi. Allah juga berfirman, أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. Bermaksud, orang-orang di atas A'raf bertanya kepada penghuni neraka, itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahawa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Kepada orang-orang mukmin itu pula dikatakan, masuklah kamu ke dalam syurga, tidak ada kebimbangan dari berlakunya sesuatu yang tidak baik terhadapmu, dan tidak pula kamu akan berduka cita. Jadi semua ni gambaran Allah dalam dunia macam mana pandangan orang kafir terhadap orang Islam, dan besok pasti lah ni hari ni di tempat ujian, jadi tak nampak benda tu. Tapi kalau kita kaji-kaji tengok, sebenarnya benar hak Islam juga akhirnya. Cuma ujian tu kadang-kadang panjang masa. Jadi tidak disebut kemenangan ataupun kejayaan dalam dunia. Yang disebutnya di akhirat. Itu pasti. Itu pasti. Itu pasti. Dan ingatlah, Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak terkira, yakni menurut undang-undang peraturannya. 351. Kekayaan seseorang di dunia ini bukanlah menunjukkan kebenaran pegangan akidahnya. Itu benda kena faham mulai. Kita orang yang beriman, orang Islam ni, terutamanya, kerana Allah itu sifatnya ialah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak terkira, menurut undang-undang peraturannya. Dalam Quran juga dipanggil sunnatullah. Dalam kehidupan dunia, untuk memberi rezeki, dia tidak melihat orang itu Islam atau kafir. Itu kena ingat. Ini adalah dunia. Dia ada sunnatullah, Tuhan buat ada peraturan dia. Rajin, boleh banyak. Malah tak boleh kau satu. Duduk berpangku tangan tak boleh kau satu. Mu Islam kau, mu apa tak kira. Itu undang-undang Allah tu, ketetapan Allah tu. Kalau kena gaya, menega ni kena lorong molek, metak jadi kaya. Kalau tak kena raya, nego juga namanya, nak untung juga. Bukan nak untung, jadi bankrupt. Tapi kalau kaji-kaji tengok, fikir-fikir tengok, dia silap sini. Nampak? Hak ni, hak betul dia sini. Undang-undang tu kita kena belajar. Kena tahu cara-cara tu. Hidup dalam dunia. Jadi semua ni tak kira. Kafir pun kalau kena gaya, dia boleh jadi kaya. Kafir pun kalau kena gaya, dia jadi sihat. Orang Islam tak kena gaya sakit. Kena kerak kaki, kena kerak tangan, kena kerak. Islam jangan kira. Ada tak kena tu? Ketetapan Allah, sunnatullah tu ada.
Jangan ingat Tuhan buat ni tak ada sunnatullah. Jangan. Dia tak kira Islam kau apa. Tak kena raya. Lagu tu lah jadi je. Orang kafir pun dia kena raya, kena cara hidup. Cara makan, cara hidup kena. Tak ada berlaku. Benda. Tu kena ingat hidup dalam dunia dia ada tu. Sunnatullah. Tuhan buat gapo-gapo. Dia beri tanpa hisap. Orang kafir punya beri kaya raya, bukan setakat milioner jadi bilioner. Orang kafir. Sebab apa? Kena cara dia dalam dunia. Gitu cara. Dia akhirat sukses. Tidak gitu. Tapi jangan anggap kekayaan itu sebagai ukuran penentu benar atau tidak benarnya pegangan hidup seseorang. Jangan. Kalau lagu tu punah kita. Punah. Berapa ramai orang kaya, cara hidup teruk. Peri kemanusiaan tak ada langsung. Mana tak betul tu? Kaya suku waktu tu. Suku tu. Ada kerajaan besar. Jamin ke betul? Tak ada jaminan. Kerajaan besar pun. Rusia tu bukan main besar. No. Separuh Asia ni boleh ke dia saja. Kalau kita tengok dalam betul lah. Lepas tu betul lah. Dia maknanya raya kau orang. Lah ni akhir-akhir ni barulah. Selepas perang dengan Afghanistan mula lah. Lepas sosok cabut negara orang-orang Islam. Hak tu lah tubik. Jadi ceknya lah. Tubik nama Uzbekistan lah. Tubik Turkmenistan lah. Hak stan-stan berapa banyak. Duduk bawah dia berlakon. Dia yang jajah. Akhir sekali lepas abang kenapa? Rupanya orang Islam ramai situ. Apa orang Islam kena jajah? Ada sebab lah tu. Sunnatullah. Tak kena buat jadi lagu tu. Siapa-siapa tak kira Islam ke apa. Sehingga satu masa lama. Jadi hamba abdi nak baca Quran pun tak boleh. Sedih kita dengar orang hak pergi mengembara dulu lah ni lagu lain berubah banyak dah Rusia pun. Dia nak sembahyang dalam masjid tu tak ada satu orang tu dalam YouTube ada dia tu. Dia pergi nak sembahyang dalam masjid tak ada seorang. Masjid ada sepi. Lepas tu orang pakai duit hitam celur-celur lubang pintu hitam sama dia ni. Takut. Lepas tu adalah orang pesan pergi jumpa pergi rumah nak jumpa orang ramai ni. Pergi budak-budak kecil ingat Quran ada tak ada Quran. Lagu mana boleh ingat? Tok guru ngajar begitu, ngajar apa? Pakai ingat, pakai apa? Dia baca, tu boleh sambung. Budak-budak kecil boleh sambung. Orang Islam nak jaga agama Islam di negeri lagu tu bayangkan. Pakai apa? Quran tak ada sambung. Kalau ada jaga kerajaan. Buat lagu mana? Pada demo tu. Hukumannya berat. Tu Rusia tu. Akhirnya sebelah ni. Dia sendiri beracun patung. Jatuh patung Lenin, patung Stalin dia tu. Jatuh. Beracun. Ni sebab ni kita tak maju kata dia. Pulak dah. Dulu orang Islam terpengaruh tu duduk camping sosialis Islam. Lepas tu orang sosialis sendiri betul sendiri. Buat kau kita ni tu orang. Untuk memberi rezeki dia tidak melihat orang itu Islam atau kafir. Kerana itu Allah berfirman. Baca. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. Bermaksud, dan kalaulah tidak kerana manusia akan menjadi umat yang satu dalam kekufuran, nescaya kami buatkan untuk orang-orang yang kafir kepada Tuhan Ar-Rahman bumbung-bumbung perak bagi rumah-rumah mereka, dan tangga-tangga yang mereka naik turun di atasnya dari perak juga, dan pintu-pintu rumah mereka dari perak juga, dan kerusi-kerusi panjang yang mereka berbaring di atasnya dari perak juga.
Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas untuk mereka. Dan ingatlah, semua yang tersebut itu tidak lain hanyalah merupakan kesenangan kehidupan di dunia. Dan kesenangan kehidupan akhirat di sisi Tuhanmu adalah khas untuk orang-orang yang bertakwa. Mana kalau Tuhan ni nak suruh jadi satu, serupa, nescaya dia buat lagu ni, dia beri kepada orang kafir tu sebanyak mungkin nikmat, pakai jadi kafir habis kalau begitu. Tapi Tuhan tidak nak buat gitu. Tuhan tidak nak gitu. Tuhan tidak takdir gitu untuk manusia. Tuhan tidak takdirkan semua jadi kafir, semua jadi Islam tu. Itulah ujian duduk situ. Kalau nak kira tak ada apa nilai di situ Tuhan lah, dunia ni jadi orang kafir berlaku apa jadi sunnah. Lagu saat ni lah rumah emas berlaku, rumah perak berlaku. Tuhan boleh beri sebab dia maha kaya. Kalau buat lagu tu pakai jadi kafir habis. Tuhan tidak nak gitu. Tuhan tidak nak gitu. Dia nak uji manusia. Nak ayat tak ada nilai di sisi Tuhan. Bos tahu dunia kita nak bahasa harta tu mahal lah, mahal kau tu, mahal kau ni, rumah 2 juta, 2 juta tu tidak mah perak lagi dah. Tuhan boleh beri. Tapi Tuhan tidak nak gitu. Tuhan nak uji manusia. Dia nak jadi Islam laku boleh. Islam laku. Mana-mana kafir jadi sakit lah. Semua sakit. Mana Islam segala boleh? Tak lewat. Boleh. Maha kuasa Tuhan. Tapi dia tidak buat begitu. Dari lagu tu orang Islam masuk Islam kan nak sihat lah pula dia. Sihat saja pada dia atau secara lain tak usah. Sihat saja. Orang Islam sihat berlaku. Orang kafir tak sihat berlaku. Sesak pun sihat juga. Orang Islam. Pada waktu masuk Islam berlaku. Tuhan tak lewat. Boleh. Tapi Tuhan tak buat gitu. Apa tu jadi betul-betul ujian. Kita di atas kebenaran, tapi kita sakit, kita susah, kita gitu gini. Kita di atas kebatilan, di atas kesesatan, tapi kita kaya, kita sehat, kita gitu gini. Apa tu? Nak agak apa agama? Betul-betul ujian. Tak percaya pada Tuhan pun sebetulnya juga kita. Tidak ujian. Ujian lah, itulah ujian. Jadi Tuhan boleh bagi rezeki itu dalam dunia ni sebanyak mana kepada sesiapa yang dia kehendaki. Dia sebut gitu, bukan kepada orang Islam, sesiapa yang dia kehendaki. Apa tu berlaku dalam dunia orang kafir jadi bilion hak Tuhan kehendaki. Hak Tuhan kehendaki dah tu. Tuhan kehendak bukan bermakna dia redha. Semua berlaku dengan kehendak Allah. Tapi dia tidak kena. Pasal apa? Dia boleh kan askat? Boleh. Dia beri dulu peluang. Begitu cara Tuhan. Sebab itu kita kena tahu cara dia. Kita berurusan dengan dia, kita jadi hamba dia, kena tahu cara dia. Dia boleh bagi rezeki tidak terkira, tapi ada cara-cara dia. Orang kafir pun tak kena cara orang kafir jadi bankrupt sepatutnya. Orang Islam sama je. Benda ni dia kena cara dia. Itulah orang panggil menurut undang-undang peraturannya sunnatullah. Sunnatullah. Jadi 351 habis nota situ. Jadi kita ada masa lagi, kita sambung lagi lah. Nota kedua belah pula. Ini nota sebelah. Nota kedua belah ada dah tengok. Buat mari tadi. Dapat dah belakang tu. Kita sambung nota dua belah dah. Kita ada masa lagi. Baca aku dah. Kana an-nasu ummatan wahidah فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء
وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Pada asalnya manusia adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutuskan Nabi-Nabi selaku penyampai-penyampai berita gembira kepada orang-orang yang beriman dengan balasan syurga, dan selaku pemberi-pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dengan balasan azab neraka. Dan Allah menurunkan bersama Nabi-Nabi itu kitab suci yang membawa ajaran-ajaran yang benar untuk mengadili di antara manusia dalam perkara-perkara yang telah diperselisihkan mereka. Dan tiada yang mempertikaikannya melainkan orang-orang yang telah dikurniakan kitab suci itu sendiri setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas, semata-mata kerana kedengkian dan kesombongan di antara sesama sendiri. Lalu Allah menunjukkan kebenaran perkara yang diperselisihkan mereka itu kepada orang-orang yang beriman dengan izinnya, dan Allah lah yang memberi hidayat kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus menurut undang-undang peraturannya. Apakah kamu fikir bahawa kamu akan memasuki syurga sedangkan belum lagi sampai kepadamu ujian dan cubaan seperti yang telah dialami oleh orang-orang yang terdahulu daripadamu? Mereka telah ditimpa kesusahan dan penderitaan, dan mereka telah digoncangkan oleh ancaman bahaya musuh, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman yang ada bersamanya bersungut. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat, asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah. Kana an-nasu ummatan wahidah. Pada asalnya manusia adalah umat yang satu. Asalnya manusia ni satu. Mana Islam belaka. Jenak ya. Pasal apa? Anak Nabi Adam belaka. Anak Nabi Adam dan Hawa. Tu moyang kita tu Islam. Jadi anak-anak pun Islam mula-mula tu. Umat yang satu asalnya. Lepas tu barulah jadi macam-macam tu. Bila ramah tu semua orang tidak Islam pun ni tu. Anak Nabi belaka. Nabi Adam orang tidak Islam, kau Islam ke bangsa gapo kau. Anak Nabi Adam, anak Nabi bukan orang biasa. Bukan orang Islam biasa. Lepas pada tu dia mulalah jadi apa dia tak betul tu. Bila tak betul tu lagu mana Tuhan buat? Dia adalah rasul-rasul dia hantar. Begitulah semua sepanjang masa sampai kepada zaman Nabi kita. Zaman Nabi kita bila Nabi tak ada, dia ada sahabat, dia ada ulama-ulama. Dia betul lah duduk jaga, duduk royak je, duduk cerita kepada kita gapo, begitu. Nabi tak ada dah, tetapi sebab dijamin agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu oleh Allah, maka dia adakan sebab-sebabnya. Jadi kita ada nota 352 di sini. Semuanya beragama Islam. Mana hak asal tu beragama Islam dan mempercayai tauhid. Kalau kita tengok dalam dunia ni syirik macam-macam bentuk, macam-macam agama, itu hak baru. Hak kemudian. Hak asal-asalnya manusia ni ummatan wahidah. Umat wahidah tu apa dia? Umat Islam. Umat Islam. Umat tauhid. Setelah itu timbul perselisihan. Ada yang terus tetap di atas tauhid dan Islam, dan ada pula yang jadi kafir. Di tempat yang lain Allah berfirman. Tempat lain ada dia benda yang sama dia cerita. Ni nak mengingatkan kita belaka lah ni. Nak mengingatkan ni at-tadhkir bi ayyamillah, sejarah. Apa macam mana manusia tu molek-molek Islam, beriman lepas tu jadi kafir macam mana? Sejarah tu. Besar tu sejarah tu. Menyebabkan bertukar akidah manusia. Kena belajar waktu tu. Tak belajar kita pun kena juga. Jadi masa apa tu lah. Itu boleh. Sebab tu kita kata Syah Waliullah sebut tadi kan, banyak tempat jumpa sama. Dia faham. Itu ilmu asas yang ada dalam Quran, ajaran Quran. 5 perkara tadi. 5 perkara ni penting. Kalau faham ni jelas kenapa. Banyak benar panduan. Baca situ. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا
ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. Bermaksud, manusia dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian dengan sebab menurut hawa nafsu dan syaitan mereka berselisihan. Dan kalau tidaklah kerana telah terdahulu kalimah ketetapan dari Tuhanmu untuk menangguhkan hukuman hingga hari kiamat, tentulah telah diputuskan hukuman di antara mereka dengan segeranya di dunia mengenai apa yang mereka perselisihkan itu. Baca lagi. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. Bermaksud, dan mereka umat tiap-tiap Rasul tidak berpecah belah melainkan setelah datang pengetahuan yang jelas kepada mereka, semata-mata kerana kedengkian dan kesombongan di antara sesama sendiri. Dan kalaulah tidak kerana adanya kalimah ketetapan yang telah diputuskan dari Tuhanmu untuk menangguhkan hukuman hingga ke suatu masa yang tertentu, tentulah mereka telah dibinasakan terus. Dan sesungguhnya orang-orang yang diwariskan kitab, yakni agama selepas mereka, adalah berada dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap kebenaran kitab itu. Jadi semua ni nak ceritanya asalnya molek Islam, beriman asalnya. Lepas pada tu jadi berselisih, timbul perselisihan. Kita dah baca, dah tengok tempat lain. Apa begitu? Itu kalimatullah, kalimatun sabaqat. Itu sebabnya, itu rahsianya. Kalau tidak kerana kalimatun sabaqat, mana ketetapan Allah yang telah pun berlalu sejak azali lagi, sebelum jadi langit bumi, sebelum ada alam semesta ni lagi. Tuhan nak gitu dah. Tuhan nak gitu dah. Lagu mana Tuhan nak? Dalam dunia ni diberi pilihan kepada manusia. Dia nak pilih beriman atau tidak. Nak ikut nafsu kau, nak ikut syaitan, nak ikut Tuhan kau, nak lagu mana. Dia beri peluang. Itu ketetapan Allah. Jadi orang yang menentang, orang yang melanggar, orang yang derhaka kepada dia tidak hukum selalu. Kalau tak ada ketetapan tu, kalau nak kira padan dengan dosa manusia buat, jahat manusia ni, kalau nak kira situ selalu Tuhan kata. Tapi tidak gitu. Sebab ketetapan dia ada, masa pembalasan lain, negeri pembalasan lain. Ini negeri ujian, cubaan. Jadi cubaan tu macam-macam lah, banyak lah. Cubaan tu tidak kata orang kalau beriman tak selesai, dah juga tak lepas juga daripada ujian. Orang kafir pun cara dia Tuhan uji, cara dia. Bila orang berdakwah tu dia menghadapi lagu mana? Lagu mana dia menghadapi? Itu ujian berlaku tu. Ujian, segala benda berlaku ni ujian berlaku. Itu kalau kita nak kata falsafah lah, falsafah hidup Islam ni, gapo-gapo berlaku ni gini semua ujian. Itu allazi khalaqal mauta wal hayat, Tuhan yang menjadikan mati dan hidup, liyabluwakum, untuk uji kamu tu. Sebab tu dalam Quran sebut tu sama, uji. Lepas tu dia buatlah sifat deki, sifat tomok. Lepas tu dia beri juga sifat berpada, sifat sabar, sifat suka buat kebajikan. Dia juga buat. Jadi semua tu ada dalam setiap diri masing-masing orang tu ada. Jadi orang ikut nafsu, jadi kerja tak kira lah dia anak Nabi Adam sekalipun. Waktu ia kata apa ni, balah anak Adam tu kan, siapa bunuh tu, mula ada tu ikut nafsu lah, ikut syaitan lah. Tak ada jauh. Asalnya anak Nabi Adam lakon, Islam lakon. Tapi bila-bila Islam bunuh orang. Tu tak kena dah lah. Tak kira siapa. Pasal apa tu? Pasal berebut tina. Berebut perempuan. Cerita. Kenapa? Adik saya ada seorang nama Iqlimah. Nama pelik masa tu. Ayah saya bubuh.
Siapa apa mari mana anak Nabi Adam kata dia. Ni hak berebut ni. Jadi bunuh, akhirnya bunuh. Berebut dia kelima. Waktu dia anak Nabi Adam ni dia beranak kembar kan. Waktu adik-beradik dia sepatutnya nikah dengan hak seorang lagi lah. Dengan kembar hak lain tu. Dok dia nak adik-beradik dia sendiri pasal dia nampak comel ni. Mula nafsu. Itulah Tuhan raya ni. Situ lagi. Lepas tu hak ni dapat kelebihan kita hak ni dia tidak. Mula nak deki. Itu asalnya. Sifat tu lah yang menyebabkan manusia jadi punah ni. Sebab tu. Dan kalau tidaklah kerana telah terdahulu kalimah ketetapan dari Tuhanmu. Kalimah ketetapan tu takdir Tuhan lah. Takdir Tuhan. Hak sudah tetap dah sejak azali lagi. Untuk menangguhkan hukuman hingga hari kiamat, manusia buat apa-apa pun tak jadi gapo. Tentulah telah diputuskan hukuman di antara mereka dengan segeranya di dunia mengenai apa yang mereka perselisihkan. Kalau Tuhan nak buat gitu pun boleh. Bukan dia tidak berupaya. Dia boleh. Orang ni menipu, orang ni gitu-gitu, orang lain tak nampak. Dia tahu, dia boleh kata, ni kadang-kadang dia waktu ambil lah. Kadang-kadang adalah melalui mukjizat seseorang Nabi ke apa. Berlaku lah ni bunuh. Siapa bunuh tak jumpa cara. Tuhan pun suruh Nabi Musa royak kepada kaum dia sembelih lembu. Itulah surah Baqarah tu. So kita dah baca ni. Surah Baqarah lagi ni. Suruh sembelih lembu. Sebab besar peristiwa tu. Sembelih lembu, faqulna dhribuhu bi ba'dihha. Ambil sebahagian daripada lembu tu, pukul hak mati tu. Hak kena bunuh tu. Nanti dia akan royak siapa dia bunuh. Boleh kecek. Hak tu bunuh. Selesai kan kalau Tuhan buat lagu tu, tak boleh buat lagu tu. Sama-sama. Boleh. Tapi dia tidak buat lagu tu. Kalau tidak buat layar ni ngaji agak dia. Ada tu hakim mahkamah tak ada, tutup lagu semua. Dah. Tak perlu dah. Selesai lah ni. Tuhan nak ada layar ni. Dalam takdir dia. Hikmat dia ni. Ada layar, ada hakim, ada peguam bela, ada peguam cara macam-macam ada. Nak ada hak ni, apa ni? Sebab kita rasa sakit. Tuhan Maha Kuasa kan. Tak boleh beri manusia sihat berlaku. Boleh. Tapi ini negeri ujian. Dia boleh orang sakit. Kalau tak ada orang sakit, tak ada hospital. Tak ada lah doktor tu. Sebanyak mana pula orang duduk bangga anak dia doktor misalnya. Dia duduk bangga. Tak ada lah punca kebanggaan. Punca rezeki sebanyak mana orang duduk buat ubat tu. Pergi baik dengan orang-orang dalam hutan ke apa dah. Pergi sana buat kajian situ, kajian sini, macam-macam kajian. Hak bahagian tu sebab sakit lah. Cuma kalau tak ada sakit, pasal apa dia nak semua? Allah nak. Memang gitu hikmah dia. Sebab tu dia panggil Tuhan ni Al-Hakim. Bijaksana. Dia buat tak ada hikmah. Di sebalik kita tak suka, sebalik tu berapa banyak pula rahmat dia. Rahmat. Baru kita tahu nak terima kasih. Sebab dia ke mana-mana pun. Dia berubah kita jadi siar kita, sembuh kita. Kita pun terima kasih. Barulah tahu menghargai. Susah payah orang. Apa dia jadi gitu boleh buat gitu tu dia sehari ke dia ngaji. Lama. Berapa tahun nak jadi pakar tu. Belum. Cuba kalau tak ada semua. Ada. Boleh, Tuhan boleh buat. Tapi dia tidak nak gitu. Pasal dia nak biar ada dunia ni lah. Ada dunia. Pasal dia buat ada neraka surga tu. Kalau tidak agak dia pula anu tu. Kita kata dah. Apa kalau buat surga saja tak boleh kau? Boleh. Masalahnya gini dulu. Ambil wahnya sebutir makan belakang. Boleh. Ambil wahnya sebutir. Orang zaman dulu mungkin dia tak ada gas, tak ada gapo, tak ada elektrik, tak ada gapo ni. Sabuk tu dia jadi kayu api dia. Nyo juga gitu. Sebutir nyo tu juga. Apa tak ambil belakang makan? Begitu juga manusia. Kita kata manusia sia ke dia. Hanya tu apa mau jadi kulit? Apa mau jadi isi? Apa mau jadi burung? Siapa dia tahu? Hikmah dia sebalik. Tak faham kita. Tak faham. Sehingga benda hak kita boleh makan, tidak boleh makan belaka. Ayam makan,
tahi. Tidak sebahagian daripada ayah juga. Bulu ni makan tak tahu. Gitu. Hidup ni gitu hidup. Jadi kena faham boleh. Baru kita faham. Baru kita tahu. Jahat gitu mu. Kau kan jahat gitu mu layak masuk syurga. Ya kita buat je buat apa? Buat je. Biar tak ada je. Biar tak ada je dulu. Betul. Boleh. Dah. Pasal si malah tu. Orang ni susah payah, tak tidur tengah malam buat ibadat, buat kebajikan, habis harta, habis tenaga buat kebaikan. Dia dapat syurga. Oh jahat, bukan tumor tu masuk syurga juga. Hei. Lagu mana? Tu dia. Tu hikmah tu. Dia buat sekeliling kita cepat fikir boleh, perhati boleh. Perhati sebutir wanya pada dia. Apa kita tahu? Ni kita ambil makan, ambil pati, ambil nyong, ambil apa ni minyak, dia buat minyak, ambil sate dia. Orang lain apa tahu dah. Tahu. Orang lain makan apa ni waktu tu itik ayam. Kita manusia tak sih. Tak sih. Baru faham. Begitu juga Tuhan ya, sangat nombor satu, tak ada tandingan dalam menilai. Kita pun menilai. Kita tidak nak makan belakang. Jadi itu ketetapan Tuhan. Mana takdir Tuhan gitu dah. Kalimatun sabaqat min rabbik itu dalam bahasa yang lainnya takdir, qada, qadar. Tu. Lepas tu kita ada nota 353. Kenyataan yang sama juga terdapat pada firman Allah berikut. Baca situ. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Bermaksud dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dikurniakan kitab Taurat dan Injil itu tidak berpecah belah melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi maknanya hak kemudian ni setelah dapat kitab, dapat rasul, boleh jadi sesat juga. Sebab apa? Sebab ikut nafsu, ikut syaitan. Semata-mata kerana kedengkian dan kesombongan. Yang sifat ni, ni dua perkara ni hak besar yang menyebabkan manusia jadi punah. 354. Di tempat yang lain Allah berfirman menggambarkan kedengkian dan kesombongan segolongan manusia terhadap para nabi dan pengikut-pengikutnya. Dengki dan sombong terhadap para nabi. Sini baca. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Bermaksud maka berkatalah kedua-ketua yang kafir dari kaumnya, kami tidak memandangmu wahai Nuh melainkan sebagai seorang manusia seperti kami, dan kami tidak nampak golongan yang mengikutmu melainkan orang-orang kami yang miskin hina lagi berfikiran singkat. Dan kami juga tidak memandang kamu semua mempunyai sebarang kelebihan yang mengatasi kami, bahkan kami menganggap kamu orang-orang pendusta. Ini sifat ni bahaya, sombong, agah kata. Kelantan kata agah, tak khabar diri. Dia beragah dengan doktor. Dia tu sakit. Nak lawan, nak bala. Tak kena lah. Supaya juga orang yang sakit rohani ni, kejiwa ni nak bala dengan Nabi. Bala dengan Nabi, bala begitu mau benci, begitu mau siapa bunuh. Siapa fitnah Nabi-Nabi. Itu dalam sejarah berlaku. Sejarah tu ayyamillah lah sejarah tu. Tengok jadi lagu mana orang lagu tu. Jadi kafir lah. Atau jadi kafir, puncak jadi kafir ni tu lah. Deki tak boleh tengok orang. Kalau tengok orang kurang pada kita, hina. Sifat-sifat tak molek tu ada. 355 ni sini. Lalu Allah menunjukkan kebenaran perkara
yang diperselisihkan mereka itu kepada orang-orang yang beriman dengan izinnya, dan Allah lah yang memberi hidayat kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Jadi menurut undang-undang peraturannya, menurut sunnatullah. Nak jadi molek, nak jadi apa ni dia hak mana ikut molek sunnatullah tu tak kena tu lah, kena lah. Jadi apa orang Islam tu nampak benda ni tak molek, benda ni molek, apa tu Allah menunjukkan kebenaran. Perkara yang diperselisihkan, perkara yang diperselisihkan adalah hidup ni banyaklah kepada orang-orang yang beriman dengan izinnya. Agak molek ke tidak? Bila kata tak molek, harga 1,000 nak 1,000 pun dah, harga 1,000 nak free pun tak mesti dah. Apa yang kita nampak kita tak molek. Tuhan tunjuk, Tuhan pilih. Jadi bila kita tahu kita ni dipilih, kena bersyukur. Bersyukur. Syukur tu lah ibadat tu lah. Ibadat tu tanda kesyukuran kepada Allah. Macam-macam Tuhan beri melalui Nabi dia ajar kita macam-macam cara nak bersyukur kepada Allah. Itulah dengan izinnya. Semua tu dengan izinnya. Kalau tidak izin Tuhan, tak berlaku. Besar benda tu, izin Tuhan. Dengan izin Tuhan berlaku. Walau bagaimanapun Allah memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus, tapi menurut undang-undang peraturannya. Kalau tak ada mari dakwah dulu, negeri kita tak tahu nak jadi lagu mana kita. Undang-undang dan peraturan dia hak tu lah. Dia kena ada usaha. Lepas tu hak dengar tu nenek kita ni yang mikir masa tu. Betul juga. Dia mau ni banyak. Lalu masuk Islam. Kita Islam. Jadi dia nak beri hidayah, dia ada sebab-sebab dia. Sebab tu Nabi-Nabi tu gomo, tak berhenti berdakwah. Sahabat-sahabat tu sebarkan agama, tak berhenti. Sebab dia, tu sebab tu. Tuhan nak tengok, Tuhan nak uji dia pula. Setara mana nak uji? Setara mana nak bawa Islam. Setelah Islam tu, syukurnya lah ke mana? Nak suruh kita seorang masuk syurga ke nak orang lain kata masuk syurga? Situlah ujiannya. Gitu. Kalau kita kira kita, jadi kita tak betul tu lagu tu. Betulnya cara Nabi dulu. Lagu mana? Kalau dia Islam dah tak berhenti dakwah. Macam-macam kata, semua ada kata kau orang kena gitu gini. Kena uji. Sabar. Itu cara yang dia tunjuk. Barulah jadi berkembang agama ni. Kalau tidak tak jadi berkembang. Jadi nak dapat hidayah pun dia menurut undang-undang dan peraturannya. Jadi tidak jadi tiba-tiba dapat mimpi dah. Tu nenek kita ni masuk Islam tiba-tiba. Ada juga kalau Tuhan nak bilang itu boleh juga. Ada juga. Salah seorang pelajar kita dulu, Darul Kausar, dia tidak Islam lah. Lepas tu masuk Islam. Masuk Islam. Dia rayak saya tanya ni apa yang masuk Islam. Dia tengok, dia mimpi, dia tengok orang duduk bakar mayat. Pernah sekali tu nyebikah bangun kan, muka kena api ni kan. Nyat tu orang ni bekah bangun pergi macam nak terkau. So itu dia kejut. Dia tengok orang Islam tidak lagu tu lembut, halu, sopan, letak dalam kubur dengan penuh hormat. Ni lagu mana dia tak boleh takut dia. Masa tak jadi rasa tak suka agama lagu tu. Mimpi pula dia mimpi macam-macam. Kalau Tuhan nak beri lagu tu pun, lagu tu dia pergi jumpa dengan saya sebelum dia Islam. Lepas tu tahu-tahu dia mari dia Islam. Dia mari dia Islam. Boleh Tuhan nak buat, tapi tidak semua begitu. Kalau ramai-ramai ni tidak begitu. Dia kena dakwah juga. Dia kena sebar juga agama. Dia kena mengajar, dia kena gapo bagulah jadi molek. Kalau begitu ke tak? Tak boleh. Manusia ni supaya tanaman lah juga kira-kiranya. Kalau tanaman kita nak tu kena jaga, kena baja molek, kena siram molek, kena jaga benda-benda boleh membahayakan dia. Parasit-parasit gapo tu, kena jaga. Kalau tidak, bahaya. Di tempat masing-masing. Kita buka tempat pengajian ni nak mengajar, dakwah saja tak gerak juga. Panggil orang masuk Islam, lepas tu
Nak letak mana? Nak suruh dia faham oleh Islam. Dia ada bahagian masing-masing. Kerja agama ni pun luas. Luas. Kalau tempat pusat-pusat pengajian ni nak beri dalam ilmu tu, sehingga apa-apa kemuskilan boleh jawab, boleh wayak. Itu peranan masing-masing lah. Tapi semua tu ada peranan. Ada peranan. 355. 355. Kerana dia sendiri lebih mengetahui tentang siapa yang layak dan siapa pula yang tidak layak mendapat petunjuknya. Baca situ. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bermaksud sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang sesiapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi kalau hak Tuhan tidak izin, hak Tuhan tidak nak kan, tak ada usaha lah mana. Nabi sendiri usaha, tak masuk Islam, kok darah dia. Padahal dia tengok sendiri mukjizat-mukjizat. Nabi Musa sebelum Fir'aun tengok sendiri berapa banyak mukjizat, tak rasa. Sebab dia kata hak Tuhan. Tapi kalau tidak nanti belah mana pun, kalau Tuhan nak beri, cuma kita kena ada usaha. Kita tak tahu, tak tahu. Kena ada usaha. Sebab tu wa huwa a'lamu bil muhtadi. Dialah yang lebih tahu siapa hak layak, siapa hak tidak layak. Dia tahu. Cumanya mengikut sunnatullahnya, orang hak layak tu orang hak jujur, hak baik, hak jenis insaf, hak jenis mikir, hak jenis apa ni, timbang kalau orang rakyat tu tidak sombong, tidak ada sifat-sifat yang keji, yang buruk, dia akan dapat. Itu mudah nak dapat. Mudah nak dapat. Secara tu lah kita kata nak jamin pun tak boleh juga. Nak jamin mesti ada. Tuhan pun tidak nak dengan kita. Nabi dia sendiri pun in alaika illal balagh. Kerjamu hanya menyampaikan. Tuhan kata kerjamu tu kerjamu, enggak kerjamu. In alaika illal balagh. Kerjamu hanya menyampaikan. Nak dapat petunjuk, nak apa, itu kerja aku. Tidak dapat petunjuk, nak dapat petunjuk, itu kerja aku. Walaupun zahir nampak kamu, zahir nampak kamu, gitu dah. Lepas tu panjang pula ni. Am hasibtum, sekat tu dululah malam ni ya. Am hasibtum, apakah kamu fikir bahawa kamu akan memasuki syurga? Ini semua ujian berlaku. Lepas pada Islam pun tetap ada ujian juga. Itu sambungan, kita sambung akan datang insya-Allah. Setakat itu dulu malam ni. Wallahu a'lam. Subhanallah.